Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطلقنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya. Bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di atas rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita di dalam rahmatnya, yakni di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a qul huwallahu ahad. Situ ya. Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah ghafira lahu 50,000 ghafira lahu 50,000 darajah wa hutta anhu 50,000 sayyi'ah wa kutiba lahu 50,000 hasanah ومن زاده زاد الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. kan man qul wallahu ahad alfa marrah faqad ishtara. Situ Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a qul huwallahu ahad alf marrah faqad ishtara nafsahu minan nar. Artinya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sungguhnya telah membeli ia, ya Allah, akan dirinya daripada api neraka. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali, maka sungguhnya Allah Ta'ala ni membeli ia akan dirinya, seseorang itu, yakni bebas dari api neraka. Ini kalau kita tengoklah satu hadis Nabi SAW, panggil, sebab ada kitab ni kadang-kadang ia bercicir dalam hadis-hadis Nabi SAW sama hadis-hadis sahih dan hadis maudhu'. Jadi sebab itulah dalam kitab ini ada setengah dia haram, maka itu cara yang tidak ada adab. Setengah orang dia haram kitab ini, sedangkan ada juga hadis yang sahih di dalam ni. Jadi kalau hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Allah, siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali ini, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ini adalah riwayat Al-Imam Al-Khayyar di dalam kitab Al-Fawaid. Dan kata ulama, ini kata ulama, hadis ini adalah hadis maudhu'. Itu di antara dia kata ulama, ayat hadis ini adalah maudhu'. Dan
begitu juga maka sungguhnya telah mulia Allah Ta'ala kata Manawi di dalam syarah Jam'us Saghir ataupun Qaidul Qadir, an yaj'ala Allahu thawan qira'atuha 'itqahu minan nar wa yanbaghi qira'atuha kadzalika al-mayyit intaha. Artinya menjadi Allah Ta'ala pahala membaca qul huwallahu ahad itu akan murah, yakni merdeka ia daripada api neraka. Jadi walaupun berkaitan hadis ini, ada hadis yang dikatakan sebagai hadis maudha, iaitu seperti mana kata Al-Imam Manawi. Kata Manawi ni nama dia Abdul Rauf Manawi. Kita tengok dalam kitab hadis Nabi sallam, itu berkaitan dengan riwayat hadis Nabi sallam, nama dia Abdul Rauf bin Tajuddin Al-Arifin bin Ali Zainal Abidin Al-Manawi Al-Qahir. Itu nama Al-Manawi ini Abdul Rauf bin Tajuddin bin Arifin bin Ali bin Zainal Abidin Al-Manawi Al-Qahir. Tu nama dia tu. Jadi Al-Manawi itu tempat dia lah. Macam kita duduk kitab bank, orang panggil Al-Tok Binggi. Tu Al-Tok Binggi. Agama orang bangsa dia Al-Tok Binggi, sebab dia duduk kitab bank. Jadi Al-Manawi itu Al-Qahiri itu Al-Qahiri itu Al-Qahirin itu tempat kedudukan dia. Jadi Al-Manawi dia seorang yang masyhur di dalam kitabnya, yang mana Al-Manawi ini ialah kitab Qaidul Qadir. Nama dia kitab pula Qaidul Qadiri. Jadi jam'u syarah Jam'u Saghir ini adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab itulah ia ada satu kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kitab hadis, nama dia kitab Jam'us Saghir. Jam'us Saghir ini jadi syarah Jam'us Saghir ini nama dia Qaidul Qadir, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Manawi. Nah, ini nama Abdul Rauf bin Tajuddin Arifin bin Ali bin Zainal Abidin Al-Manawi Al-Qahirin. Itu Al-Manawi. Jadi kitab dia nama Qaidul Qadiri, iaitu dia buat kitab syarah Jam'us Saghir yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Itulah kitab Jam'us Saghir. Adalah kitab yang payah, sebab kitab dia tu bukan kita untuk buat mengaji, tapi untuk muqarrar lil hadis. Bukan dia untuk kita buat mengaji, dan bukan kitab muqarrar lil hadis. Jadi kitab Jam'us Saghir itu ada lafaz di situ Jami'us Saghir, itu kitab di dalamnya ada kitab cari hadis Nabi sallam yang disebut karan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dia kumpul hadis Nabi sallam mengikut abjad. Maksudnya kalau dalam kitab Jam'us Saghir itu kalau kita kata lafaz apa? Lafaz inna. Maka lafaz i belaka, alif belaka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha ta'ala yuhibbul musarrifin. Ini i belaka. Kalau la belaka. La ya. Kalau lafaz fa belaka. Itu dia abjad. Jadi sebab itulah kitab ini kadang-kadang kadang-kadang lafaz dia tu terjatuh. Tu kadang-kadang. Jadi sebab itulah cuma masalah Al-Imam As-Suyuti itu dia karang kitab Jam'us Saghir itu, dia buat rumusan hadis itu, dia buat rekah saja. Jadi ulama, ada setengah orang yang mengambil kitab Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala tu, kadang-kadang dia keliru, ini hadis mana. Jadi Imam Suyuti ni kalau disebut hadis Nabi SAW, kalau Al-Imam Tirmizi, maka diletak tak je, tak. Jadi tak bermakna Tirmizi. Kalau dia riwayat Abu Daud, tidak tulis Abu Daud secara keseluruhan, tapi dia tulis sebagai da, maknanya menunjukkan Daud. Itu. Jadi sebab itulah hadis ini juga berkaitan dengan hadis sahih dan hadis dhaif ni. Kalau hadis sahih
ditulis sebagai sa'. Kalau hadis dhaif ditulis pada dhaif. Jadi kadang-kadang titik itu berpindah, kadang-kadang titik itu tersasul menyebabkan kadang-kadang hadis Nabi SAW tu dia jatuh pada hadis dhaif, ada hadis sahih. Maka sebab tu mari ulama pendiam, contohnya Syekh Nasruddin, dia ambil dalam kitab Jam'ul Sharik ni, dia ambil semula hadis Jam'ul Sharik ni, hak mana dia ambil hak sahih dengan hak dhaif ni dia letak suku-suku. Itu sebab itulah kita ada peluang molek ngaji kitab yang panggil kitab Jam'ul Sharik. Itu kitab kerana dia membantu kita ni nak mencari hadis yang sahih ataupun hadis dhaif. Itu di antaranya lah. Itu perbahasan hadis Nabi SAW. Cuma nak cerita pada kita, hadis Nabi SAW ini yang berkaitan dengan Allah membeli ini, kata muhakkik hadis, lan ajidu liqarribu lan ajidu muqarrijuhu, tidak aku jumpa hadis Nabi SAW. Cuma banyak lagi. Jangan kita pertikar pula apa yang dinakal oleh ulama dalam kitab ni. Ni kadang-kadang ada orang yang baca kitab ni dia kata apalah bawa hadis-hadis begini. Tak boleh. Lalil adab, tidak ada adab kita dengan para ulama yang mengarang kitab ini. Mungkin dia tersasul. Ulama ini bukan maksum, kadang-kadang ada salah silap dia, tetapi banyak juga kebaikan-kebaikan lain. Diri qul huwallahu ahad tu banyak lagi hadis-hadis yang sahih. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala akan membina mahliga kepada dia. Itu hadis yang sahih. Begitu juga hadis yang sahih menunjukkan bahawasanya siapa yang membaca qul huwallahu ahad, Allah taala akan melepas dia daripada sifat-sifat al-munafiq. Itu di antaranya. Qal musannifu rahimahullahu taala, dan sayugianya membaca akan dia seperti demikian itu atas banyak, yakni supaya dimerdekakan atas Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Jadi bolehlah qul huwallahu ahad kita baca iaitu kita baca niat supaya Allah Ta'ala ni merdeka, lepas memberi pertolongan. Walaupun hadis di atas tu ada yang dikatakan status ulama adalah hadis yang maudhu', tapi diri kita membaca qul huwallah itu tetap kekal pahala. Cuma membebas itu bukan maksud hadis ni. Ada hadis yang lain lagi yang menceritakan bahawasanya kita baca apa-apa Al-Quran, sama ada qul huwallahu ahad itu kita niat. Itu sebab itulah walaupun orang kata mana ada nas sudah sembahyang jenazah sembahyang baca qul huwallahu ahad, memang, tetapi dibuat oleh para ulama kerana diri membaca qul huwallah itu besar fadilatnya. Kita membaca qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita di dalam dari Allah Taala melepaskan banyak itu daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh iaitu kita meniat supaya Allah Taala ni sampai pahala dia kepada orang tu. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala, bermula kelebihannya membaca surah Yasin itu amat banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in qalban wa qalbu Qur'an Yasin, wa man qara'a Yasin kataballahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an 10 marrah. Artinya bahawasanya bagi tiap-tiap suatu itu hati, dan hati Al-Quran itu adalah Yasin. Maka barang siapa membaca Yasin sekali, nescaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan membaca akan dia seperti membaca Al-Quran 10 kali. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap suatu itu ada hati, kata Rasulullah, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin, membaca Yasin itu. Jadi barang siapa membaca sekali itu, Allah Ta'ala akan memberi pada dia 10. Itu seolah dia seperti membaca 10 kali Al-Quran.
Ini kelebihan orang membaca surah Yasin. Itu berkaitan dengan kelebihan dia. Tapi kalau kita tengok status hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan ataupun dikatakan sebagai Abu Musa Tirmizi. Dia dalam kitab dia, dalam perbahasan hadis Nabi SAW ini, batulah perbahasan hadis Nabi SAW cukup luas. Nak pernah meriwayat, nak menceritakan hadis ni, kena berhati-hati sebab halus. Itu kata hadis Nabi SAW, hadzal haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadits Ibn Abdul Rahman Syekhul Harun lil majhur qala musannif rahimahullahu taala. Jadi Imam Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis gharib. Gharib ni yakni hadis yang pelik. La na'rifuhu, tidak mengetahui aku ini tentang hadis melainkan daripada Abdul Rahman. Jadi ulama hadis muhakkik, dia menyatakan hadis ini oleh kerana perawi itu majhul, tak tahu siapa perkenal dia tu, walaupun Imam Tirmizi atau Abu Musa Tirmizi menyatakan, tapi hadis ini boleh beramal, boleh dikatakan beramal, walaupun dia status, ada ulama menyatakan maudhu', ada ulama kata dhaif. Tapi hadis ini boleh beramal. Ada ulama kata hadis ini hadzal haditsu dha'ful jiddan. Hadis ini dhaif yang sangat-sangat. Dhaif itu lemah dah. Jiddan itu lemah lagi. Kalau berapa periksa 30 tu dhaif dah. Dapat 30%. Lemah dah. Dapat 20 tu dhaif jiddan orang panggil. Lemah-lemah sungguh tu. Itu perbezaan. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi diri baca Al-Quran itu adalah Yasin. Dia itu hati Al-Quran tu Yasin. Walaupun hadis ni ada suatu hadis yang memberi kelemahan sedikit, tetapi fadailul a'mal, kita boleh beramal. Kita boleh beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi sebab itulah saya tengok dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kadang-kadang ada, sebab saya baca kitab ni Hidayah Salikin. Hidayah Salikin ni kadang-kadang ada hamba Allah tu, dia pertikar. Saya mengaji kitab ni, dia orang hebat jugalah. Dia mengaji juga. Dia kata apa pergi baca kitab tu haram, tak molek tu kitab tu banyak hadis-hadis gini. Saya kata awak tak boleh kata begitu tentang kitab ni Hidayah Salikin ni. Kerana ini yang dikatakan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni walaupun ada sedikit sebanyak dalam Ihya ke, ada Al-Hafiz Iraqi pun kata ada dhaif sedikit sebanyak, tapi ilmu adab dia cukup tinggi. Dia menunjuk jalan untuk beramal begini-begini. Jadi tak boleh. Jadi orang yang kadang-kadang dia jenis tak mahu beramal, jenis malah beramal, dia mempertikaikan Imam Ghazali. Sebab itulah kita sebut selalu mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif ni yang kita selalu sebut, walaupun dia status dia dhaif, dia lebih baik daripada kata-kata ulama. Kalau kita ambil kata-kata Imam Tirmizi, kita ambil Imam Imam Hanbali, Imam Nawawi, maka kata hadis dhaif ni lebih baik daripada kata tu. Sebab kita telah cerita dah, hadis dhaif ni kadang-kadang disebabkan dia naik surga. Misal kata dia naik surga, dia bawa hadis Nabi SAW, ataupun dia seorang periwayat hadis. Dia periwayat hadis ni ulama yang hebat lah. Dia naik surga bahan kaki kiri misal kata. Jadi orang yang memandang dia seorang periwayat hadis Nabi SAW, menyebabkan orang tengok dia ni betul ke tak. Itu berkaitan hadis Nabi SAW. Itu di antaranya. Itu status hadis Nabi SAW. Orang tengok begitu pandangan dulu. Macam orang jadi imam lah. Walaupun suara sedap, bacaan betul, tapi kelakuan di luar tak betul. Orang nak buat imam pun sedap-sedap kadang-kadang. Itu malam jadi imam, petang main takraw, lutut nampak lutut misal kata, main nampak lutut tu main takraw. Tu malam Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi
Nisbah pandangan orang atau nak buat imbang sedap-sedap. Walaupun bacaan tajwid itu berdengung betul ke main. Bahkan orang lain setengah tu tak jadi tak betul misal kata. Maka walaupun betul tapi nisbah pandangan orang tu. Maka begitu juga periwayat hadis Nabi sallallahu nisbah. Kadang-kadang ulama yang meriwayat hadis ini menyebabkan dia naik naik surga, misal kata bahan kaki kiri, sepatutnya kaki kanan, turun surga kaki kiri, itu yang diajar. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Maka kadang-kadang perbuatan begitulah. Jadi sebab itulah dalam perbahasan hadis Nabi sallallahu ini ulama teliti sungguh. Ulama tidak memperlekehkan, kerana di sana ada kelebihan. Walaupun di sini ada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis dhaif, ada hadis yang maudhu', tapi di sana banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu yang menceritakan kelebihan orang yang membaca Yasin. Begitu banyak. Itu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'indal mautakun. Artinya, barang siapa membaca Yasin berkehendak kerana Allah, yakni betul kerana Allah, nescaya diampun baginya yang terdahulu daripada dosanya. Maka baca olehmu akan Yasin ini pada mayat kamu, pada orang mati tu, giziarah orang mati baca Yasin, ataupun dalam dah kata bukan surah Yasin saja, suratul Ra'du. Surah Ra'du tu adalah ulama nyatakan surah guru. Siapa yang baca tu untuk surah Ra'du tu, kita ziarah orang nazak dah kata-kata, maka comel kita baca surah Ar-Ra'du tu dekat orang nak mati. Kerana setengah daripada ulama menyatakan dia dapat mempermudahkan ruh nak keluar. Mana tu orang tu nak mati dah tu. Mana tu orang tu panjang umur, baca pun dia dah mati juga. Tapi di saat dia nak mati tu, apa sebab nak tubik ruh ni bukan mudah. Sakit. Disebut SAW. Tapi ada kelonggaran lah bagi orang-orang yang soleh, yang beramal, yang memperbanyakkan ibadah pada Allah ni. Allah beri kelebihan pada dia ni ketika nak mati. Mudah sikit walaupun sakit. Tu berbeza dengan orang jahat, orang yang asi, orang yang berbuat maksiat pada Allah ni. Nak mati, nak keluar saja itu nyawa dia tu begitu sakit, na'udzubillah min zalik, sehingga Rasulullah menggambarkan seperti kita sembelih kambing, maka contohnya kita soyok kulit kambing tu, begitulah. Tu kambing hok mati dah, mampu dah tu. Orang ni, kita hidup-hidup ni, kita ambil pisau, kita kerak sikit kulit kita, kita soyok sikit kulit kita. Kita kerak dengan pisau pun sakit dah, tubik darah. Lepas tu kita soyok pula kulit kita. Bagaimana? Sakit. Begitulah gambaran Rasulullah SAW menceritakan bagaimana orang yang nak mati ni. Tetapi salah satunya, kita sebagai orang yang hidup ni, dia duduk menetang tu, tidak nak buat apa-apa dah. Kita lah disuruh banyak kita membaca Yasin, baca apa lagi, baca suratul Ra'du, supaya Allah Ta'ala permudah, ataupun baca surah-surah yang lain. Niat sebagai tabarruk, berkat kita membaca Al-Quran ini, ya Allah beri pertolongan pada dia ni. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, iaitu daripada Ma'qil bin Yasar. Jadi Ma'qil bin Yasar meriwayatkan hadis ini. Jadi kata muhakkik ulama hadis, dia kata hadza dha'ful hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang dhaif, dia kata. Tu tapi boleh fadhilul amal, boleh beramal. Dia kata hadis ni, man qara'a Yasin bi tira wajhillah ghafara lahu ma taqabbala dhanbi faqra'uha 'indal mautakun. Dia kata ini hadis mengikut ulama muhakkik, ulama yang mentahqiqkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ini hadis yang dhaif. Tapi boleh beramal, tubuh amal beramal. Jangan kita tahu hadis ni, kita apalah hadis ni. Tak, hadis ni adalah fadhilul amal, boleh beramal. Para ulama tubuh pondok kebanyakan mereka ni beramal belaka, hebat. Mereka ni mati dalam keadaan iaitu dalam keadaan husnul khatimah. Qala musannif rahimahullahu taala,
dan terdahulu dan maka baca olehmu akan dia pada banyak kamu. Jadi baca Yasin tu pada orang nak mati, dekat nak mati baca Yasin. Tu kita pergi kubur pun ada pun sudah tanah pun bacalah Yasin ke apa, keluar Allah ke, baca surah-surah yang fadilah besar, baca dekat dia tu. Sebab Allah Ta'ala ni permudah, itu memberi pertolongan. Sebab orang yang mati ni sangat berhajat kepada orang yang hidup. Gambaran Rasulullah kata seperti kita terjun dalam air laut, air sungai ke air laut ke, kita bukan, jangan iktibar hak pandai berenang, hak tak pandai berenang. Hak tak pandai berenang terjun bagaimana? Gelepar kaki tangan dulu ni, sekali tenggelam. Maka begitulah nisbah berhajatnya orang yang mati ni nak daripada ganjaran daripada orang yang hidup, khususnya anak-anak dia yang masih hidup ni, supaya kirim juga pada dia pahala. Kalau di dunia boleh kirim wang ringgit dan sebagainya, kalau dia mati ni kirimlah wang ringgit bentuk pahala. Itu di antara baca-bacaan. Maka gambaran orang yang mati ni, kata Rasulullah, seperti orang yang tak pandai berenang terjun dalam sungai, bagaimana? Tu ditapukan sekali, sekali keren kaki dia tenggelam begitu saja. Maka begitulah nisbah orang yang mati ni, dia nak sangat-sangat pahala daripada orang yang hidup ni, supaya sedekah pada dia, buat amalan-amalan, tak kira lah amalan bacaan Fatihah ke, Yasin ke, apa ke, tahlil ke dan sebagainya. Baca tu sedekah pada dia. Itu suka sangat. Itu sangat dia suka. Itulah berbakti kepada kedua ibu bapa yang sudah mati. Yang sudah mati tu, itulah rezeki Allah, ketenangan. Sebab Imam Ghazali sebut dah, Imam Sya'rawi sebut dah, di antara rezeki yang paling besar baik dengan ibu bapa. Baik dengan ibu bapa atas dunia bolehlah kita banyak lagi berbui pemberian ni buat baik. Tapi setelah ibu bapa mati, tidak ada suatu pemberian nak bagi bentuk wang tak boleh, maka bagi bentuk pahala, niat Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada dia. Jadi muadab di antara surah Yasin. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ghafira lahu wa man qara'aha wa huwa ji'un syabi' wa man qara'aha wa huwa dhallun hudiya wa man qara'a wa lahu dhallah wajadaha wa man qara'aha 'inda at-ta'ami khafa al-qillatah kafahu wa man qara'aha 'inda al-mayyiz huwina 'alayhi wa man qara'a 'inda imra'ati 'usira 'alayha waladuha yasura 'alayha wa man qara'a faka'annama qara'a al-Qur'an 11 marrah wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Yasin nescaya diampun baginya dosanya, dan barang siapa membaca akan dia padahal ia lapar nescaya kenyang ia, dan barang siapa membaca akan dia padahal sesat nescaya dapat ia petunjuk, dan barang siapa membaca akan dia akan Yasin padahal ada baginya suatu yang hilang nescaya dapat akan dia. Barang siapa membaca akan dia Yasin pada makanan yang ditakut akan Quran, nescaya memadai ia membaca Yasin. Dan barang siapa membaca akan dia Yasin pada orang yang hendak mati, nescaya dimudah atasnya. Dan barang siapa membaca akan dia Yasin pada perempuan yang susah atasnya beranak, nescaya dimudah atasnya beranak. Dan barang siapa membaca akan dia, maka seolah-olah dia membaca 11 kali. Dan bagi tiap-tiap suatu itu hati, dan hati Al-Quran itu Yasin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata muhakkik yakni ulama yang mentahqiqkan hadis, dia kata apa? Lan ajiduhu muqarrijuhu. Aku tidak berjumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam kitab hadis. Dia kata hadis ini tidak ditemui dalam kitab-kitab, dan hadis ini juga dikatakan kalau kita nak kata tak boleh nak kata hadis maudhu' pun tak boleh juga, kita kena tengok sanad dulu.
Kita nak kata hadis dhaif, sahih, kita kena tengok sanad dulu. Kita nak tengok kata hadis maudhu', kita tengok sanad dulu. Jadi kata ulama, sanad hadis ni tidak jumpa. Aku tak jumpa sanad ni tapi saya ngaji hadis dengan Maula Husain Al-Qudri. Dia kata hal lebih baik ada kata hadis lah. Mungkin hadis kita kata para ulama. Kelebihan ni ada pada surah Yasin. Cuma berkaitan dengan hak begini tak ada. Tapi kalau kita sakit, kita sakit mata misal kata, kita berasa nak baca Yasin, buat air, kita pun dah baca, kita sapu, insya-Allah. Kerana banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mencerita banyak kelebihan orang yang membaca surah Yasin ni. Banyak kelebihan kerana dia adalah ibu Al-Quran. Ada hadis yang sahih, cuma kita tak boleh nak i'tikad baca Yasin ni, tidak ada masalah. Tetapi kita tak boleh i'tikad bahawasanya boleh ni hilang segala-galanya. Boleh tak boleh i'tikad ni dapat hilang begini-begini. Tetapi kalau kita baca Yasin, kita niat bahawasanya dengan berkat Al-Quran inilah, khususnya surah Yasin, dia dapat menyembuh. Al-Quran ini wasyifa'ul qulub. Imam Al-Baihaqi nyatakan dia bukan tu saja, bukan menyembuh hati saja, tapi menyembuh luaran juga. Dia boleh. Jadi mari ulama, orang-orang yang gelar sebagai salafi, kadang-kadang dia kata, tengok tu dia kata, mana ada hadis? Ni Imam Ghazali ni, dia kata selalu na'udzubillah. Jangan. Ulama yang mentahqiqkan hadis. Sebab itulah kalau kita masuk dalam bidang hadis, banyak perbahasan dia. Begini hadis-hadis begini makul, macam-macam macam ni. Cuma kita baca hadis, kita teliti dulu. Saya baca hadis waktu pagi tu, kita teliti dulu tu sama ada hadis tu sahih ataupun tidak. Kalau hadis tu dhaif, kita boleh baca, kita boleh beramal. Jadi hadis ni, siapa yang baca tu, diri kita baca tu Allah Ta'ala ampun. Macam beginilah, ada hadis maudhu'. Satu lagi yang cukup masyhur, man zada qabr walidaini yaumal jum'ati ghafilah. Barang siapa dia menziarahi kubur kedua ibu bapa dia pada hari Jumaat, ghafilah lahu, nescaya diampun dosanya. Jadi hadis itu adalah hadis maudhu'. Bahkan perbahasan Imam Suyuti menyatakan hanya para nabi-nabi hanya diampun dosa terdahulu dan dosa kemudian. Jadi ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mari dia menceritakan Allah Ta'ala ampun dosa kamu dulu dan dosa sekarang. Itu nanti kita buat perbahasan balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Itu ada perbahasan dia balik. Cuma kita biasa kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak tahu juga bagaimana perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab saya cerita hak begini ni kerana ada orang yang kata bahawasanya dia tu duk baca hadis-hadis tu. Dia tak mari jumpa kita. Bagaimana bentuk hadis ni begini-gini. Dia hanya kata di luar. Kalau dia mari jumpa kita, kita boleh cerita ni hadis ni, ni hadis begini. Jadi sebab itulah hari ni saya tengok selalu hadis ni, mula-mula wasa tambah cerita juga tentang perbahasan hadis begini-gini. Kerana ia lebih ulama banyak tertugu tidak cerita tentang perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tadi oleh kerana kita keluar di kalangan am, di kalangan masyarakat umum, kadang-kadangnya ada orang yang mendengar itu adalah orang yang ikhlas sungguh. Ada kadang-kadang orang yang mendengar, kadang-kadang dia dengar, dia hanya mengkritik kadang-kadang tengah tu. Dia berasa pandai, dia kritik, dia pun tak mari juga kadang-kadang. Dia sendiri tak mari. Malu dia menyatakan ini dhaif ni. Apalah, itulah. Itu sebab itulah kita cerita selalu. Ini bentuk hadis maudhu' gini. Kalau nak cerita bentuk maudhu' ni, Al-Imam Al-Aqaili pun sebut dalam kitab Ad-Du'afa. Kitab Ad-Du'afa itu ada kitab yang dicerita tentang hadis-hadis dhaif. Tapi ulama walaupun dalam kitab Ad-Du'afa ada dhaif dalam tu, tapi para ulama seperti Imam Nawawi dia ambil juga, dia ambil sebagai fadail a'mal. Jadi itu salah satu perbahasan hadis Rasulullah. Jadi ni adalah setengah Maulana Husain kata, Maulana Husain Al-Qudri kata, ini setengah daripada hadis dikatakan boleh kita kata para ulama. Dah buang gitu saja? Tidak, boleh beramal. Maknanya
diri kita baca Al-Quran. Orang payah nak beranak, kita baca Al-Quran, baca Yasin, ya Allah, niat tabarruk boleh. Kita baca surah-surah hak yang besar dalam Al-Quran, surah Fatihah kita kata. Orang yang apa lagi dalam ni, orang yang sesat jalan, kita sesat jalan, kita baca surah Fatihah atau surah Yasin, ya Allah beri petunjuk. Begitu juga dengan barang yang hilang. Jadi molek ada masalah, cuma nisbah berkaitan dengan status hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saja. Itu tak ada masalah. Cuma nak tahu periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana pandangan muhakkik, pandangan Al-Hafiz Iraqi berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi sebab itulah itu kelebihan orang baca Yasin. Banyak lagi hadis-hadis yang lain kelebihan orang baca Yasin itu, banyak kelebihan disuruh oleh para ulama. Sebab itulah dari dulu zaman sekarang malam Jumaat orang baca Yasin, surah Kahfi pun orang baca juga. Jadi ulama, mari orang yang tidak orang yang terlalu taksub nak mendhaifkan hadis, dia baru jumpa hadis, dia kata ni hadis dhaif ni, tak boleh. Lalu bila malam Jumaat dia nak mengharamkan orang baca Yasin pada malam Jumaat. Tu dia nak suruh orang baca surah Kahfi saja. Sedangkan para ulama dia berlapang dada dalam perbahasan hadis dhaif ni. Walaupun malam Jumaat disunatkan baca surah Kahfi, tetapi mari ulama-ulama yang berlapang dada, yang lebih menengok, yang lebih melihat kepada pahala-pahala akhirat, dia kata tak apa baca Yasin pun malam Jumaat, tak ada masalah. Daripada nak baca langsung, daripada duduk sembang-sembang, baca Yasin boleh. Jadi itu ada perbahasan ulama sangat luas. Itu al-ilmu wasi', ilmu itu sangat luas hakikatnya. Itu di antaranya perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak, seperti sabda Nabi sallallahu, man qara'a hamid dukhan fi lailatin asbaha yaghfir lahu 70,000 malah. Barang siapa membaca hamid surah Ad-Dukhan pada malam dan pada pagi hari, minta ampun baginya 70,000 malaikat. Ini hadis Nabi sallallahu kita baca di sini. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini tentang kelebihan-kelebihan surah, khususnya surah Yasin, surah Qul Huwallah, di sana banyak kelebihan-kelebihan dia, berpandukan kepada hadis-hadis sahih begitu banyak, walaupun hadis sedikit hadis-hadis dhaif, tetapi di sana kelebihan Qul Huwallah, kelebihan baca surah Yasin, begitu banyak hadis yang menceritakan kelebihannya. Jadi kita boleh baca, tak ada masalah. Ini hanya perbahasan para ulama berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wajibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.